Eh, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi dalam channel YouTube saya. Ni, ini globe. Macam ni lah bentuk bumi kita. Untuk kali ni, kita dah habis belajar bab yang pertama dan kita akan masuk ke bab yang kedua. Bab yang kedua ialah zaman air batu. Dalam bab yang kedua, ada beberapa subtopik. Untuk hari ini, kita akan belajar 2.1 dunia kita. Sebab tu, saya bawa globe untuk awak supaya awak nampak macam mana keadaan dunia kita. Dunia yang kita tinggal hari ini dibentuk daripada perubahan fizikal sejak berjuta-juta tahun dahulu. Perubahan-perubahan fizikal ni dipengaruhi oleh iklim. Iklim tu apa? Iklim tu cuaca. Cuaca pada zaman dahulu dia tak sama dengan cuaca pada zaman sekarang ni. Pada awalnya, bumi ini sangat sejuk. Seluruh bumi diliputi oleh ais-ais batu. Bumi yang sejuk pada zaman tu, kita namakan sebagai zaman air batu. Dan zaman air batu ni, dia wujud dalam garis masa 2.5 juta tahun dahulu sampai 10,000 tahun yang dulu. Kita akan tengok dalam buku teks awak. Awak mesti ada buku teks supaya awak dapat lihat apa yang saya terangkan kepada awak. Dalam buku teks awak, 2.1 tajuk dia dunia kita. Untuk dunia kita, kita boleh bahagikan kepada dua subtopik yang lebih kecil. Iaitu kita nak tengok macam mana keadaan dunia kita pada masa tu. Dan satu lagi pada muka surat 28 yang mungkin awak tertanya-tanya macam mana bumi kita, dunia kita ni terbentuk. Saya akan tunjukkan satu video yang pendek supaya awak nampak dengan lebih jelas tentang perubahan-perubahan fizikal bumi. Sejak dari 650 juta tahun dahulu sampailah ke hari ini. Macam mana bumi ini bergerak, membentuk benua-benua yang ada sekarang ni. Okey, mari kita buka buku teks awak. Satu persatu. Saya akan zoomkan buku teks awak supaya awak nampak dengan lebih jelas. Kalau belajar tak ada buku teks, tak lah. Mesti kena rujuk buku teks. Buku teks tingkatan 1 ini adalah buku yang terbaik untuk sejarah tingkatan 1 berbanding dengan buku-buku rujukan lain. Ini buku yang utama ya. Baik, kita mula tengok buku teks awak muka surat 24 dan 25. Untuk pengenalan bab 2 zaman air batu, dia tunjukkan kepada kita pada muka surat 25 gambaran jelas. Ini gambar yang original. Tapi gambar ni gambar zaman sekarang lah. Gambar yang diambil di bahagian kutub utara. Inilah gambaran yang boleh kita berikan kepada awak. Macam inilah keadaan zaman air batu di seluruh dunia. Boleh dikatakan di seluruh dunia pada masa tu diliputi oleh ais yang macam ni. Ais yang sangat tebal dan tak ada kehidupan di bumi ini. Kita tengok ke muka surat sebelah, muka surat 26. Inilah tajuk yang kita akan belajar hari ini, 2.1 dunia kita. Kita tengok pengenalan. Pengetahuan tentang sejarah bukan saja membolehkan kita nak kenal diri kita saja, tapi kita juga nak memahami tempat tinggal kita, iaitu dunia ini. Dunia ini adalah tempat tinggal kita dan tempat tinggal berjuta-juta hidupan yang lain. Kita berkongsi tempat tinggal yang sama. Bumi pada hari ini juga telah melalui pelbagai perubahan yang memberi kesan kepada bentuk muka bumi, bentuk fizikal, iklim, cuaca, hidupan yang ada pada hari ini dan kedalaman laut. Tengok yang warna hijau tu. Kemajuan ilmu sains dan teknologi telah membantu manusia untuk mengetahui sejarah yang berlaku kepada bumi sejak jutaan tahun dahulu. Mungkin awak tertanya-tanya, cikgu pun bukan ada pada zaman dahulu. Macam mana cikgu tahu benda zaman dahulu tu? Kan kita dah belajar dalam bab yang pertama. Dalam bab yang pertama hari itu, saya dah terangkan kepada awak macam mana ahli sejarah menggunakan 3 kaedah untuk mendapatkan sumber-sumber untuk ditafsirkan. Bagi mengkaji tentang bumi ini, mereka menggunakan kaedah arkeologi. Ingat lagi kaedah arkeologi itu apa? Awak kena rujuk balik bab yang pertama kalau awak dah lupa. Pengetahuan dalam bidang paleontologi, kimia, arkeologi, geografi dan fizikal membantu kita membuat penyelidikan tentang perubahan yang berlaku kepada bumi. Mungkin awak tertanya-tanya apa maksud paleontologi. Okey, ada bawah tu muka surat 26 tu. Paleontologi adalah bidang ilmu yang mengkaji tentang organisma yang telah ataupun pernah hidup di bumi ini.
Untuk tajuk ni, dia lebih kepada penceritaan. Jadi awak dengarlah saya cerita. Kita tengok muka surat 27 yang atas tu. Ahli sains menjangkakan bahawa usia bumi ni melebihi 4.6 bilion tahun. Sangat tua bumi ni. Bumi telah mengalami perubahan dari segi iklim dan fizikal sejak bumi mula-mula terbentuk. Mari kita tengok apa hidupan di bumi yang ada pada masa tu. Kalau dalam buku teks awak, muka surat 26 dan 27 ni, dia bagilah beberapa contoh hidupan yang ada pada zaman air batu. Yang pertama, harimau bertaring panjang. Nampak macam harimau, tengok taring dia, sangat panjang. Selain daripada tu, ada woolly mammoth. Woolly mammoth ni, dia macam gajah lah, sama macam gajah. Mungkin datuk nenek gajah. Dia merupakan binatang yang hidup pada zaman Pleistocene. Nanti saya terangkan kepada awak apa itu zaman Pleistocene. Boleh dikatakan semua haiwan yang ada pada masa tu berbulu tebal untuk melindungi diri mereka daripada kesejukan. Yang sebelah kiri tu gambar mammoths. Yang di sebelah kanan tu sloths. Sloths ni nampak macam kecil. Cuba kita bayangkan. Sloth ni besar mana? Mudah je kita nak bayangkan dia besar mana. Cuba awak bayangkan pokok yang dia pegang itu besar pokok mangga awak. Kalau besar pokok mangga, dia lagi tinggi pada pokok mangga. Maksud dia, sloth ni juga sangat besar. Satu lagi haiwan yang ada di bumi pada masa tu ialah bison. Dia merupakan binatang yang terdapat di Amerika Utara pada zaman air batu. Bison ni macam nak menyerupai lembu kan? Cuba tengok betul-betul. Cumanya dia mempunyai bulu yang tebal untuk melindungi diri dia daripada cuaca yang sejuk. Mungkin awak tertanya-tanya kan, macam mana ahli sejarah tahu ada binatang-binatang macam ni? Ni saya ada satu video yang pendek. Jom kita tengok video ni. Mungkin awak akan lebih faham. Macam mana video tadi? Nampak dengan jelas kan? Itulah macam mana ahli-ahli sejarah menggunakan kaedah arkeologi untuk mengkaji binatang-binatang yang wujud pada zaman dahulu. Mari kita tengok muka surat 28, pembentukan fizikal bumi. Ini adalah subtajuk daripada tajuk yang kita belajar hari ini 2.1. Kita nak tengok, kita nak cerita tentang pembentukan fizikal bumi. Gambar nombor 1 itu, bumi 650 juta tahun dahulu. Tak ada hidupan, yang ada hanyalah tanah dan air. Kemudian, di sebelah tu gambar nombor 2, bumi 390 juta tahun dahulu. Air laut pada masa ni dikatakan masih tawar dan yang ada hanyalah hidupan seperti ikan dan amfibia. Amfibia ni adalah hidupan yang boleh hidup di darat dan juga boleh hidup di air. Gambar yang ketiga, bumi 195 juta tahun dahulu. Zaman ini dinamakan sebagai zaman Jurassik dan hidupan utamanya adalah dinosaur. Pernah tengok kan dinosaur macam mana kan? Gambar yang keempat, kalau awak tengok dalam gambar itu, yang warna biru itu adalah air laut, manakala yang warna hijau itu adalah daratan. Bumi 94 juta tahun, dinosaur mengalami kepupusan. Dikatakan dinosaur telah mengalami kepupusan kerana gempa bumi.
Dinosaur juga dikatakan pupus kerana terdapat hentaman-hentaman batu meteor dari angkasa. Rupa bentuk benua mula kelihatan pada gambar yang keempat ini. Gambar yang kelima, bumi 18,000 tahun dahulu, tak sampai dah 1 juta. Kebanyakan binatang telah wujud seperti kuda, badak sumbu, anjing dan kucing. Paras air pun semakin meningkat kerana terdapat kecairan air batu. Dan gambar yang keenam, bumi pada hari ini. Kalau kita buka peta dunia, macam inilah bentuk peta dunia pada hari ini. Mungkin awak nampak macam pening-pening, nampak tak jelas. Tak apa, saya akan tunjukkan satu video yang special ni kepada awak supaya awak nampak macam mana perubahan bumi kita dari gambar yang pertama sampailah gambar yang kelima. Awak tengok betul-betul gambar ini. Mungkin video ini dapat membantu awak nampak dengan lebih jelas tentang pembentukan bumi. Jom kita tengok. Macam mana video tadi? Itulah pembentukan fizikal bumi. Untuk muka surat yang terakhir hari ini, kita buka muka surat 29. Saya nak terangkan kepada awak tentang iklim. Iklim telah mempengaruhi perubahan bentuk fizikal bumi menjadi daratan dan lautan. Daratan ni yang melibatkan tanah. Daratan terdiri daripada gunung. Kita ada banjaran dan bukit. Banjaran itu adalah gabungan gunung-gunung, tanah pamah, lembah dan sungai. Lautan pula terdiri daripada laut, selat dan teluk. Awak kena carilah apa maksud selat, apa maksud teluk supaya awak dapat membezakan. Lautan merupakan kawasan air masin yang meliputi 71% bentuk muka bumi. Terdapat 5 lautan. Awak kena ingat ada 5 lautan. Lautan Pasifik, Lautan Atlantik, Lautan Hindi, Lautan Selat, Lautan Arktik. Ada gambar muka surat 29. Ini awak kena ingat, benua ada 7. Kita baca satu-satu. Benua Amerika Utara, benua Amerika Selatan, benua Antartika, benua Afrika, benua Eropah, benua Asia dan Oceania. Ini kena hafal ya. Saya rasa cukup dulu video untuk kali ini. Kita dah belajar tentang 2.1 tentang dunia kita. Saya harap awak dapat memahami dengan lebih jelas apa yang saya cuba terangkan kepada awak. Bacalah buku, carilah sumber dari pelbagai maklumat untuk menambah pengetahuan awak. Salam jumpa lagi. Saya di rumah saya. Awak belajarlah di rumah awak. Kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.